this part memang saya terkejut sebab sebagai seorang pensyarah bila kita tanya kita punya pelajar, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, viral baru-baru ini berkenaan dengan satu video yang mana seorang profesor ini, walaupun dalam kelas online, tapi beliau dengan agak harsh dan mean juga sebenarnya menegur seorang pelajar lah dalam, orang kata dalam kelas online, tapi di khalayak ramai. Dan teguran itu agak kasar sebenarnya, dan itu telah menyebabkan ramai netizen dan rakyat Malaysia in general sangat-sangat marah, dan itu sebenarnya agak mengecewakan lah. So sebelum saya memberi kupasan saya sebagai seorang pensyarah sendiri, reaction saya sebagai seorang pensyarah juga, jom kita tengok dulu video tersebut, dan selepas tu saya akan ulang balik that video dan kita akan kupas bit by bit lah. Untuk apa yang the motive of this video adalah untuk kita sama-sama ambil pengajaran dan move forward. Kita rakyat Malaysia banyak benda yang kita kena lakukan untuk pastikan Malaysia, negara yang indah ini, penuh potensi ini akan terus terjaga sekarang dan akan datang. So tanpa melengahkan masa, jom kita tonton video tersebut. 0.37. Kau pakai apa? Kau pakai phone Ya bos. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer bos. Kau tinggal kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapa kau kerja apa? Tak kerja bos. Mak kau kerja apa? Dah tak ada bos. Mak kau dah tak ada. Bapa kau tak ada kerja. Ya bos. Kau tak ada adik-beradik. Ada bos. Kau cakap dengan kakak kau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kamu, kalau kau ada kakak ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas, beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Allah. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 line je pakaian. The most important, the computer is very, very important for me. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Wow. Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Okey kelas, kau tutup kamera kau tu. Aku tak nak tengok lagi dah. Okey kelas. Man, sangat mengejutkan. Satulah, Hai, Assalamualaikum. tak dinafikan ramai yang marah because of this video kan. Kita pun, bila kita tengok video tadi tu, memang saya pun menyirap juga 0.37. lah. Jom kita play balik the video dan kita kupas satu-satu lah ya. Kau pakai apa? Kau pakai phone Ya bos. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer bos. Kau tinggal Student ni mesti dia buka dia punya kamera kan. Okay, that's good. Sebab tak ramai student yang nak buka kamera, dan saya sebagai pensyarah pun saya tak wajibkan student untuk buka kamera sebab kami pun telah dipesan bahawa tak semua pelajar-pelajar kita ada apa orang kata facilities yang okey. So saya okey saja. Kami okey saja untuk tidak orang kata paksa student untuk buka kamera, tapi this student very good, dia buka kamera dia. kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapa kau kerja apa? Tak kerja bos. Mak kau kerja apa? Dah tak ada bos. Mak kau dah tak ada. Bapa kau tak ada kerja. Allahu Akbar. Okay, this part memang saya terkejut sebab sebagai seorang pensyarah, bila kita tanya kita punya pelajar tentang keluarga sebagai contoh, bila contohnya kita punya pelajar tadi, dia punya abah dia tak kerja tapi maknya dah tak ada. Tapi pensyarah ni, saya tak pastilah apa yang berlaku dengan kita punya profesor ni kan. Dalam konteks ketika itu, dia punya empathy itu berkenaan dengan pelajar yang telah kehilangan mak yang tak ada tu, saya tak dapat rasakan respon yang sepatutnya seorang pensyarah, seorang pendidik itu patut ada dan sampaikan dan jadikan contoh ke dalam kelas. At least cakaplah takziah ke ataupun I'm sorry to hear that. Kalau
Mak Saleh dia akan macam, oh I'm so sorry to hear that. Tapi dalam masa ni mungkin kita sama-sama doakan Al-Fatihah, sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah mak awak. Kan? At least macam tu cukup lah. Tapi janganlah terus bash student macam tu saja. Dalam konteks video ketika ini dirakamkan itu, memang saya dapat katakan bahawa itu sangat tidak boleh diterima lah memalukan lah, sorry. Saya minta maaf kepada pelajar tersebut. Kerana pensyarah awak itu memberikan respons sedemikian. Kalau saya sebagai awak, yang mana kita struggle, bapak kita tak kerja, mak kita dah tak ada. So, lepas tu kita dapat juga sepatutnya pensyarah yang sangat kita agung-agung, sangat kita bergantung untuk memberi sokongan, at least moral juga. Tapi apa yang berlaku dekat dalam video ini menampakkan bahawa kita tak dapat sokongan itu, tapi kita dapat cemohan. Itu paling mengecewakan lah. Tapi kepada pelajar ini, saya harap sangat, saya dengar cerita pelajar ini sudah berjaya tamatkan pembelajaran. So tahniah, anda memang orang yang kuat. InsyaAllah mak awak dekat sana, doakan kejayaan awak lah. Doakan kejayaan awak dekat atas muka bumi ini untuk membawa perubahan kepada keluarga awak lah. Prof ni pun ada sebut tentang B40 apa semua kan, dan ingat saya pun dulu B40 juga. Dan kadang-kadang sekarang pun sekejap M40, sekejap T20, sekejap masuk B40 balik. So apabila profesor ni menghina jugalah sebenarnya, menghina B40, memang saya pun terasa. Kejap lagi kita tengok part yang dia hina B40 tu lah. Tapi saya nak welcome kepada penonton semua. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada pelajar ini punya arwah mak dia lah. Dan Al-Fatihah ya. Jom kita sambung. Prof. Kau tak ada adik-beradik? Ada, Prof. Kau cakap dengan kakak kau, kalau dia ada gelang emas. Satu lagi, bahasa yang profesor ni pakai tu, Allahu Akbar kabira. Itu pun tak menunjukkan satu ethos, satu karakter seorang pensyarah, seorang profesor especially dalam konteks mengajar. Sebab kita mengajar bukan sekadar technical, hard skill, tapi kita ajar soft skill, human skill juga. So dalam konteks ini saya pun minta maaf kepada Prof. Mungkin Prof kena revise balik lah cara the best way untuk communicate, untuk menegur dan sebagainya. Dan teguran ini yang diberi dekat public dalam kelas besar itu, ya, saya tak pasti ada berapa orang, tapi ini bukan private session. Kalau kita ingat kalau kita nak puji, kita puji di khalayak ramai, insyaAllah. Yang mendengar yang dipuji itu akan lebih bersemangat, lebih bermotivasi. Tapi kalau kita nak buat teguran, please tegur secara private. Jangan tegur depan-depan, kerana secara psikologi, secara emosi, teguran kita takkan sampai. Itu akan lebih memalukan. Padahal kita nak sampaikan mesej. Seteguran kena private, bukan secara public. Ini memang agak menyedihkan lah ya. Pergi jual dekat gelang emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kamu, kalau kau ada kakak. Dan dia pun simply macam assume kakak adik-beradik dia, pelajar ini ada gelang emas, macam dia ada gelang emas tu lah, nampak gelang emas dia kan. Allahu Akbar. Another example of generalization. Ya, kita standardize, kita ingat semua orang sama macam dia ke, wallahu alam lah. Tolong Prof, kita jangan buat macam tu ya. Kita jangan buat macam tu. Tak semua orang ada gelang emas, tak semua orang ada benda yang boleh digadaikan, right? So, okay, kita teruskan. Ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas, beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Pasal itu. Okay, ini pun saya boleh kongsi. Dekat universiti yang saya mengajar ni, kami pun ada satu inisiatif untuk pastikan kita collect orang kata dana untuk bantu rakan-rakan pelajar-pelajar kita yang tak ada kemampuan untuk beli komputer. So, saya tak pasti dekat universiti ini ada tak, saya pasti ada. Cuma mungkin ketika ini pelajar tersebut belum dapat laptop tersebut, bantuan tak sampai. But at least kalau saya jadi pensyarah ni, saya cakap kepada pelajar tersebut, tak apa, saya pasti lepas dia bagi nama awak kat saya akan letak dekat kami punya kebajikan punya unit untuk kami bantu anda dapatkan laptop. Something like that. Itu adalah penyelesaian yang lebih baik kan. Itu kau akan menjadi dropout student. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lai je pakaian. The most important, the computer is very, very important for me. Hanya 800 saja beli komputer. Betul?
800 okey lah, 800 untuk Excel tu okey lah Prof. Dan Prof pun kalau Prof betul-betul care pasal your student pun tak tahulah, at least buat inisiatif jugalah. Selain kita pakai unit kebajikan, kalau Prof ada 800 tu untuk belikan laptop yang boleh cater Microsoft Excel, at least belikan, ataupun at least Prof ada beli dan pinjam. Kalau student tak ada, Prof pinjamkan dan next semester pulangkan dan pinjamkan kepada the next semester punya student lah. Itu satu inisiatif yang bagus sebab seorang profesor gaji besar, tak dinafikan gaji mereka besar. Dan insyaAllah lah banyak lagi kapasiti untuk profesor-profesor ini bantu pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan. So lead by example ya. Lead by example. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Ini paling saya macam Allahu Akbar. Macam mana dia boleh cakap macam tu? Saya macam bila saya tonton tadi tu, saya macam Allah, seorang profesor boleh terfikir, ada terlintas di fikiran dia bahawa B40 tak mengutamakan pelajaran tapi utamakan benda lain. Apa yang kita B40 ni utamakan selain pelajaran? Kami sangat sedar bahawa kami perlu lakukan something untuk merubah kehidupan kami daripada B40 ke macam Prof ni mungkin 5% lah dan kami tahu pengajaran pendidikan itu adalah satu cara yang ampuh untuk kami improve perjalanan kehidupan kami, keluarga kami. Saya pun dulu B40, kami dulu mak saya pernah kena tegur, kena kutuk jugalah macam tu. B40 duduk kampung, anak ramai dan siap ada saudara tegur macam kau ni kau dah lah miskin, anak ramai, kau rasa kau boleh bela ke anak kau, boleh besarkan dengan berjaya ke? Lala sekarang alhamdulillah anak-anak adik-beradik kami, syukur alhamdulillah kami bantu pula keluarga saudara kami yang kehidupan mereka pun tak berubah sebab itulah karma kan. So tolonglah B40, kalau anda nak tahu, kami ni macam-macam kami lakukan. Selain kami belajar betul-betul, kita buat kerja part time apa semua. Dan saya sempat hari tu saya pergi masjid wilayah Persekutuan KL ni, saya terserempak dengan adik yang bawa Grab ni. Saya masa tu lepas sembahyang kan, saya tanyalah adik, hari ni busy ke, banyak hantar apa semua kan? Dan dia kata banyak bang, macam-macam. Lepas tu dia kata tanya juga, ada buat kerja lain juga ke? Ada, dia kata malam buat kerja lain. Lepas tu saya pun belajar juga. Bayangkan umur macam tu dalam 20, 21, 22, dah buat 2-3 kerja, work very hard. Itu satu contoh. Satu lagi, saya punya kawan juga muda juga 20 lebih macam tu, siap kena ambil pil untuk tidur malam, melatonin hormon tu sebab tak boleh tidur malam dengan mental health dan sebagainya. Mungkin saya minta maaf lah ada profesor-profesor ataupun tak kisahlah golongan-golongan T5% yang segelintir ini yang tak perasan struggle kami di B40 ini, di bawah-bawah ini. Kami kerja macam-macam kerja kami, kadang-kadang kami diberi arahan yang tak masuk akal pun tapi kami terpaksa buat sebab kami tak banyak pilihan. Tapi anda di atas ada banyak pilihan, tapi bila anda buat macam ni dekat kami, siapa tak marah kan? This is very sad lah, very sad. Dan kita kena buat something lah. Ya Allah Tuhanku, tolonglah kepada yang atas sana, tolong sekali-sekala, bukan sekali-sekala lah, always kerapkan, turun padang, dengar suara kami. Dan kita di bawah ni kadang-kadang kita tak perlu kita kena create something lah. Kita dah tak perlukan sangat mereka ni. Wallahualam bisawab lah, kita perlukan setiap minit. Tapi kalau B40 pun dapat sama-sama bersatu padu, sokong each other. Kalau ada bisnes ke, ada perniagaan yang kita nampak ni B40, kita support B40, #support B40 untuk B40 terus memperkasakan kita punya ekonomi. Ya, dan tunjuklah dekat T20 ke T5% itu bahawa B40 kita ada jiwa, kita tahu kat mana kita dan kita memang nak merubah kehidupan kita. Dan pendidikan itu memang kami sudah penting sangat untuk kita bawa perubahan kepada kehidupan kita dan keluarga kita. So jangan simply assume ya, jangan simply assume. Aduh oi. Okey kelas, kau tutup kamera kau tu. Aku tak nak tengok lagi dah. Okey kelas. Okey lah, ini pun saya pun macam Allah, boleh dalam kelas buat macam tu So, kepada Prof yang berkenaan inilah, saya tak tahulah apa Prof punya dugaan ataupun Allah bagi ujian dekat Prof. Mungkin dari segi emosi Prof pun kurang stabil, banyak sangat kerja dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini memang sangat-sangat menyedihkan lah ya Prof. Tapi pihak universiti, even majlis profesor pun, ini pun satu majlis profesor. Kami pensyarah-pensyarah muda, rakyat-rakyat Malaysia, kadang-kadang kami pun perasan majlis profesor ni minta maaf buat apa. Banyak sebagai contoh isu-isu baru-baru ni tentang
ramai rakyat kita yang tak ambil vaksin, ramai rakyat kita yang percaya bahawa bumi ini rata, dan baru-baru ni ramai yang percaya tentang matahari yang mengelilingi bumi, bukan sebaliknya. So itu pun saya tak nampak majlis profesor ke mana-mana universiti yang membuat satu content reaction ataupun memperbetulkan balik tanggapan masyarakat yang silap ini dalam masa 1-24 jam, dalam masa yang sangat pantas. Perlu ada majlis profesor. So saya cadangkan majlis profesor kenalah ada juga yang muda-muda ini dalam majlis profesor anda itu, bukan terlalu eksklusif sangat. Even Oxford, saya belajar di Oxford PhD. Diorang ada cara diorang untuk menyantuni masyarakat dan reaction mereka sangat cepat. LinkedIn, diorang punya social media dan sebagainya. Itu bukan terlalu eksklusif. Tolonglah lakukan something. Majlis profesor, saya ramai juga rakan-rakan profesor saya yang sangat hebat-hebat, penuh jiwa dan hikmah. So, ini adalah mesej saya mewakili pensyarah muda. Do something dan react and proact cepat. Ya, kurangkan exclusivity dan terus concern kepada masyarakat. Always kurangkan birokrasi, kurangkan seremoni, ya, majlis-majlis yang tak penting pun. Yang penting impact, direct impact, deliberate action kepada masyarakat. Itu sangat penting. Sebab masyarakat sekarang agak tenat. Majlis profesor, please wake up lah. Masyarakat kita agak tenat sebenarnya. Baik. So kita dah tengok video tersebut. Saya nak minum. Emosi pula saya kan. Hai, Assalamualaikum. Itulah dia. Event demi event, macam-macam saya tengok pelbagai yang berlaku dekat rakyat Malaysia. Saya pun mengajar juga subjek penghayatan etika dan peradaban. Saya punya bidang artificial intelligence, tapi saya juga mengajar penghayatan etika dan peradaban. Dan kita sedang mewujudkan, membina peradaban Malaysia yang sangat hebat, yang sangat berpotensi. Tapi apabila saya melihat back to back berlaku event-event sebegini, yang satu wake up call kepada rakyat Malaysia dan kepada T20 politicians, professors yang ada kuasa dan ada wisdom, ada hikmah ini, do something and collaborate dengan tenaga-tenaga muda. Kurangkan birokrasi. Kalau nampak benda yang perlu buat, take action cepat. Tak perlulah nak masukkan meeting, nak buat skrip tentang content. Ada parts yang kita kena react cepat, agile, right? Cepatlah, tolong masyarakat kita tenat. So do something. Dan saya kepada pelajar tersebut, saya minta maaf kepada semua B40. Saya juga B40 juga dalam beberapa konteks. So saya nak minta maaf kepada pelajar tersebut dan kepada semualah yang terkesan dengan video ini. Dan kepada pelajar yang ada dalam video tersebut, saya yakin anda orang yang kuat. Teruskan perjuangan anda, kerana berdasarkan pengalaman saya, ramai orang yang dicemuh sebegini. Wake up call sangat kuat. Kalau kita ada grit yang kuat, kita jadikan cemuhan itu sebagai satu kekuatan kita, insya-Allah kita akan mengubah kehidupan. Kita tunjuk kepada mereka kita pun boleh berjaya. Walaupun hanya pakai handphone, dan juga walaupun mak abah kita tak ada, kita masih boleh berjaya. Okay? So sekali lagi saya harap video kali ini dapat buka mata kita untuk we should do something. Take action, right? Dan pastikan Malaysia yang penuh dengan potensi dan rahmat Allah ini akan terus dijaga dan cemerlang dunia dan akhirat, ya. So itu sahaja daripada saya, dan kita jumpa dalam video akan datang. Salam maju jaya Malaysia, dan kita doakan yang terbaik, ya, untuk semua. Bye bye. Assalamualaikum dan jaga diri semua. Bye bye.